Kalau korang cari SUV yang mampu milik second hand, ni dia. Honda CR-V facelift tahun 2010, korang boleh pertimbangkan. Okey. Jadi bila kita sebut facelift ni kan, jadi dia adalah perubahan-perubahan kecil itu, sama ada bahagian luar ataupun bahagian dalam. Contohnya ni CR-V tahun 2010. CR-V ni adalah sebuah kereta SUV di segmen C, kereta-kereta yang orang berkeluarga lah. Dan semasa mula dilancarkan, CR-V ni dia keluar dalam harga 147,000 sehinggalah ke 149,000, dekat 150,000. Tapi kalau kita survey market used car sekarang ni, 40,000 boleh dapat, 30 lebih, 36 boleh dapat. Tengok pada condition lah, tengok pada mileage dan tengok pada spek apa masa tu. Okey, kalau kita tengoklah orang kata reka bentuk CR-V daripada dulu sampai sekarang. Kalau dulu mungkin reka bentuk yang boxy kan, yang straightforward, tak main dengan terlekuk-lekuk sangat. Tapi bila dah makin lama dia makin revolusi kan, sampailah ke tahun 2010 ni, kalau korang tengok dia punya body design itu dah ada macam karakter. Ada body line dekat situ, lepas tu ada macam curve sikit dekat bahagian hood dia gitu semua. Honda dia cuba untuk ikut cita rasa zaman masa tu. Kalau dulu mungkin pakcik-makcik je target market dia orang kan, pakcik-makcik yang bersara, dah dapat KWSP contoh ni lah. Tapi sekarang yang tahun 2010 pun dah boleh pikat golongan-golongan yang bawah pada 40-an. Apatah lagi yang model-model yang terbaru ni. Model-model terbaru ni bukan setakat orang yang dah berkeluarga, yang bawah 40-an pun dah ramai beli, yang bujang pun ramai ambil CR-V yang model-model latest. Okey, jadi kita tengok apa perubahan yang berlaku pada CR-V facelift tahun 2010. Pertama sekali, kalau korang tengok, ini pandangan utama dia. Pertama sekali adalah di bahagian grill dia ni. Grill dia ni sebenarnya ada direka bentuk semula oleh engineer dan juga designer Honda. Ni tengok dia punya ni ada strip kat sini, chrome strip, dan dia punya grill pun atas macam horizontal biasa. Bahagian bawah ni dimain dengan bentuk honeycomb. Honeycomb bukan honeycomb. Dan tengok dia punya bumper. Sebenarnya kalau ikutkan bumper CR-V facelift dia lain sikit, tapi yang ini dia lain daripada lain. Mungkin ada yang tanya kenapa yang ni nampak macam jarang nampak berbeza. Sebenarnya yang ini adalah body kit modulo yang memang Honda keluarkan semasa tahun 2010. Jadi body kit modulo ni dia melibatkan bumper depan, bumper belakang, di bahagian side step tu, bahagian sisi ada side step dan juga spoiler. Benda itulah package dalam body kit modulo. Dan tengok dia punya bumper pun lawa kan, lawa lah, nampak sporty, nampak lowered dia kata. Adanya chrome strip dan lampu fog lamp tu memang dah ada lah kat situ. Okey. Dia punya lampu utama dia pakai jenis projector. Kira dah majulah. Tahun 2010 pakai projector. Bukan senang. Okey. Tengok bahagian sisi sepintas lalu. Okey, inilah dia proportion bahagian sisi dia. Dia dah nampak lawa, dia punya cermin pun dia main dah macam angle kat situ. Dan dia punya chrome strip kat sini bagi nampak mewah lah. Dan dia punya lampu ni, cermin sisi pun dah pakai sekali dengan lampu signal LED. Dan kita tengok dia punya tayar dia. Tayar dia ni dan rim dia masih lagi pakai rim yang asal, rim standard. Owner masih pakai rim standard. Rim bersaiz 17 inci dan profil tayar dia 225/65. Pakai tayar GT. Baik. Ini yang saya katakan tadi, side step ni. Ni side step ni dan adanya plastik cladding lah dekat sini bagi nampak rugged dan juga karakter SUV tu lagi nampak timbul. Baik, kita tengok lagi bahagian belakang dia. Saya tengok sepintas lalu lah secara ringkas saja. Ni profil bahagian belakang dia. Ni spoiler dan juga bumper dia. Ni bumper body kit modulo. Alright, dan kita tengoklah bahagian dalam ruang boot. Cara nak buka dia ada release kat sini. Tekan saja button ni. Nah, tu dia CR-V. Kalau kita sebut CR-V, orang sebut apa? SUV yang sangat praktikal. Ni yang kata praktikal ni. Kalau model tahun 2010 pun dia dah bagi sekali dengan tonal cover. Kemudian dia bagi dengan satu stage, satu lagi papan ni, papan tambahan. Cuma papan ni dia boleh tahan sehingga 10 kg sajalah. Benda-benda yang ringan lah, jangan benda berat.
Cuma kalau tak ada papan tu boleh dibuang Kalau tak ada papan tu memang cukup-cukup luas lah. Saya boleh kata dari segi keluasan dia, ialah kalau nak banding dengan model CR-V yang baru, CR-V baru tu lagilah luas, 500 lebih kan. Tapi yang ni untuk comparison dengan X70 yang model latest kan, Proton, dari segi macam lebar tu lebih kurang, tapi dari segi tinggi tu saya rasa kedalaman dia, saya rasa CR-V yang tahun 2010 ni lagi tinggi dan dalam macam tu lah. Dan dekat bahagian bawah pun ada lagi dia bagi tayar ganti, tayar spare bersama dengan tools dan juga jack, semua benda tu lah. Kita nak tutup secara manual saja. Tak ada lagi elektrik. Sensor dia bagi 4. 4 baguslah safety dia. Okey, jadi itu saja secara ringkas bahagian luaran. Kita tengoklah kata apa yang kita dapat kalau kita beli CR-V tahun 2010 ni. Bila saya pandu uji CR-V ni kan, benda pertama yang saya nampak adalah dia punya seat memang cukup selesa lah. Mandu, penumpang depan, semua belakang memang cukup selesa. Lagi-lagi untuk long distance memang tak ada masalah. Dia punya seat pun cukup lebar. Dan bila saya buat pecutan sikit, saya rasa CR-V ni dia ada delay sikit. Daripada mula-mula tu macam lambat sikit pick up. Tapi kalau kita dah terbiasa, kita nak pemanduan yang relax, CR-V ni memang sangat sesuai untuk korang beli. Okey, dari segi bunyi yang masuk, yang paling jelas hanyalah kata bunyi tayar ataupun bunyi jalan, itu saja. Tapi overall saya boleh kata CR-V sebuah kereta yang sangat-sangat comfort. Okey, jadi kita tengok bahagian dalam pula. CR-V facelift tahun 2010. Okey, inilah dia panel pintu dia. Straightforward saja, ada ruang compartment, ada bottle holder. Yang ni saja yang fabric, yang lain semua plastik. Keras lah. Tapi okey, material dia yang orang kata material yang baik lah. Kita hidupkan enjin tu. Tu dia. Itu dia. Okey, nampak punya panometer dia masih lagi pakai yang sana. Ni dia yang jenis slot and key punya. Okey, jadi saya nak ceritalah apa yang berubah dan ditambah baik pada Honda CR-V facelift tahun 2010 ni berbanding dengan pre-facelift. Yang pertama adalah dia punya ni. Tempat duduk dia ni, okay, dia fabric, material fabric. Tapi dia punya pattern tu agak lain daripada yang pre-facelift. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya ni, armrest dia ni, okay, tempat perehat tangan dia ni, nampak tak? Lebar. Dia upgrade sikit. Dia redesign balik supaya lebih lebar. Jadi sedap lah kita nak letak pada armrest pemandu dan juga penumpang depan. Sama saja. Dilebarkan supaya untuk keselesaan penumpang dan juga pemandu. Okey. Nombor dua. Yang ketiga adalah apa yang ditambah baik adalah ni, panel meter dia. Kalau korang tengok sama saja, analog kan, tapi dia punya multi information display ni, kalau yang pre-facelift dia backlight dia tu hitam. Yang facelift ni dia dah upgrade, tukar kepada warna biru. Jadi dia ada karakter kat situ kan. Nampak lebih timbul lah dekat situ. Okey. Dan yang keempat, kalau korang tengok daripada papan pemuka, dia punya layout radio dia ni lain daripada yang pre-facelift. Okey, layout radio ni dia punya button pun sedap lah tekan, sedap tekan. Masih lagi dalam keadaan yang baik kalau korang tengok model tahun 2010 kan. Inilah dia bentuk papan pemuka ni. Yang kelima adalah ni. Korang nampak tak? Yang ni ada glove box. Saya pakai damper lagi, bagus. Kat atas ni pun dia bukan sekadar trim kosong dia adalah second glove box ataupun upper glove box lah. Cara nak buka ni kat sini je, tolak je. Dan ini satu fungsi yang ditambah baik. Bahagian dalam ni adanya satu lagi tambahan USB port. Kat sini dia ada 12 volt socket. Kat sini dia ada USB port. Alright, jadi tengok pula konsol tengah dia ni. Memang luas kat sini, ruang semua memang cukup luas Ada ruang kosong, kompartmen kosong. Sini pun ada lagi. Dan 2 bottle holder. Okey. Tu, korang nampak tak tu? Benda tu bukan yang asal daripada CR-V. Nanti korang tertanya-tanya pula. Benda ni adalah benda yang aftermarket, dipanggil sebagai parking phone number plate. Apa benda tu kan? Jadi benda dia berfungsi macam ni. Simple je, dia manual saja. Nampak tak? Ada nombor telefon kita boleh letak. Jadi tujuan dia,
Kalau kita pergi dekat mana-mana tempat-tempat yang parking dia bertindih ke, tempat-tempat yang jauh daripada orang, masuk hutan sikit ke, kita buka lah benda tu sebagai rujukan orang in case kalau berlaku apa-apa kecemasan. Senang orang nak contact nombor tu, nombor kita kan. Okey, jadi bila kita dah tak guna dah, kita dah berada dalam keadaan yang selamat, kita dah balik rumah, tutuplah balik. Senang saja. Jadi benda ni murah je. Kalau korang nak beli, saya ada letak link dekat description dekat bawah tu. Klik je dekat situ. Fungsi yang samalah. Design dia mungkin lebih kurang lain sikit, tapi dia lebih kurang je. Okey. Dan satu lagi, kalau kita tengok bahagian atas, lampu semua, lampu adalah lampu ni semua, ada cermin, dalamnya ada cermin semualah. Okey. Yang tu dia. Kereta ni dah dipasang dengan dashcam Zenfox T3 3 channel. Okey. Dashcam ni saya recommend juga, dan saya boleh kata dia punya resolusi dan dia punya video kualiti yang bagus juga. Dia ada 3 kamera. Dan kamera dia ni, kamera utama dia support 2K. Kamera yang bahagian dalam dan juga kamera bahagian belakang 1080p Full HD. Baguslah dia punya resolusi kan. Dan apa yang saya suka lah, saya tertarik dengan dashcam ni adalah dia punya kamera bahagian dalam dan juga kamera utama dia ni, dia dah built in sekali. Korang nampak tak? Dia dah built in sekali. Jadi senang lah kalau kita ada setengah dashcam tu, dia 2 kamera, kena pasang satu lagi kat sini lah, kan tu kena ada wayar kan, dia cerewet sikit. Yang ni dia simple saja. Semua dekat situ. 2 wayar je guna. Okey. Jadi nak cerita dari segi dashcam ni lah, dia punya fungsi dia pun banyak. Dia ada parking mode, GPS logger, yang tu memang wajib lah. Kemudian dia ada macam dia pakai sensor, Sony image sensor. Dia punya kamera bahagian dalam dia pakai infrared, jadi senang lagi lawa lah kalau time malam tu kita tengok jelas. Okey. Dan selain daripada tu, dia boleh support memori sehingga 256GB micro SD card, dan kita boleh connectkan dengan telefon kita melalui aplikasi Zenfox. Dia support dual band Wi-Fi, iaitu 2.4 dan juga 5. Kalau kita nak download pun laju lah kalau pakai 5 tu. Itu sajalah sepintas lalu pasal dashcam. Kalau korang berminat, korang nak beli, korang nak survey ke, boleh saja korang klik dekat link yang saya letak dekat description dekat bawah tu. Saya pin sekali dengan komen. 8/8 ni mana tahu ada diskaun, ada promosi, korang survey dulu, nanti boleh beli. Jenama dia Zenfox T3 3 channel ni. Zenfox T3 3 channel. Okey. Saya nak bagi dashcam ni dekat seorang penonton bertuah. Jadi macam mana nak dapat? Senang je macam biasa. Komen dekat video YouTube saya, komen dekat bawah tu, dan kalau boleh share video saya ni. Okey? 2 pengeras lah. Komen dan juga share. Tapi yang pasti komen tu di video YouTube saya saja. Okey. Jadi itu sajalah untuk bahagian pemandu depan ni. Okey, kita tengok bahagian belakang pula. Apa yang menarik dan praktikal pada CR-V ni. Kerusi dia sebenarnya yang menarik, yang saya nak cerita pada korang. Kat sini dia adalah ni center armrest ni. Center armrest dia pun lebar tu. Lebar nak haram. Ada 2 bottle holder pun lepas ni. Okey. Yang center ni pun boleh dilipat sendiri. Dia 60-40 lah kalau ikutkan yang ni. Okey. Yang ini saya nak cerita. Dia punya ni boleh dilaras. Dia punya posisi angle ni, saya boleh kata 6 ke 5 macam tu lah. Dia punya stage dia tu, daripada yang paling tegak sehinggalah kepada yang paling landai sekali. Okey. Ada poket kat sini. Dua-dua ada. Okey. Bukan setakat yang bahagian ni, kita boleh adjust. Dia banyak stage. Yang ini pun tengok sebelum tu saya nak tunjuk. Jatuh. Ini adalah paling landai. Yang ini paling straight. Nampak tak jauh beza dia? Okey, paling landai. Okey. Bukan setakat yang ni kita boleh laraskan, yang ini pun sitting position pun kita boleh laraskan. Tengok korang tengok. Ini adalah yang paling rapat saya boleh adjust. Cuba korang tengok, ini adalah sitting position saya. Sitting position saya masih lagi ada ruang kat sini. Memang betul-betul luas lah CR-V ni. Dan kelebihan kalau kita boleh adjust sampai ke tahap ni, ruang boot kat bahagian belakang pun bertambah. Jadi senang kita nak load barang-barang yang banyak, barang yang panjang, barang yang kata lebar. Bila kita boleh adjust macam ni, nampak tak beza? Jauh tu. Jauh. Yang ni lagilah jauh. Saya dah adjust paling belakang sekali.
punyalah jauh tu. Ada tiga ruang. Saya pun boleh slot in ni. Lunjurkan kaki saya dengan relax saja. Kalau long distance memang sedap ni. Nampak tak? Lampu ada kat situ. Kat bahagian belakang pun ada lagi satu lampu. Okay. Inilah dia apa yang ditawarkan pada bahagian dalam CR-V tahun 2010. Kalau kita tengok dia punya enjin dia ni, dia pakai enjin 2 liter lah. Enjin 2 liter dan ada teknologi iVTEC. Okay, cuma dia tak pakai turbo lagi pada tahun 2010. Dan output enjin dia boleh hasilkan 150 horsepower dan juga 190 Nm torque. Nak kata terlalu underpower tak, nak kata terlalu overpower pun tak juga. Dia macam setara dengan saiz SUV segmen C ni. Okey. Dan kereta ni untuk modelnya ni yang saya review ni dia 4-wheel drive. Dan dari segi ciri keselamatan, apa yang ditambah baik pada model facelift berbanding pre-facelift, yang basic pre-facelift tu memang dah ada dah semua, tapi yang ditambah baik ada dua. Yang pertama adalah dia punya dua beg udara yang ditambah di bahagian sisi tempat duduk pemandu dan juga penumpang depan. Dan satu lagi adalah ciri sistem VSA, Vehicle Stability Assist. Yang ni ciri yang bagus ada pada model facelift CR-V. Secara keseluruhan itulah semua package dan kata ciri penambahbaikan yang ada pada CR-V tahun 2010 model yang facelift ni. Sebab tu saya kata dia sebuah SUV yang kata cukup ramuan dari segi practicality, dari segi reliability pun. Honda memang terkenal lah dengan reliability, memang sangat kurang masalah. Untuk yang berkeluarga, yang ada 2-3 orang anak, memang sangat sesuai. Korang boleh senarai pendekkan CR-V ni untuk dibeli. Jadikan dia orang kata dalam shortlist untuk beli SUV yang mampu milik di bawah paras tanda harga RM50,000. Jadi itu saja, saya Taqib Muhaimin. Beres bawah. Terima kasih ya, tengok sampai habis. Beres. Gigabyte.